Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton di rumah yang sedang menonton secara live bersama kita, Haji Rashidi Haris dalam segmen Bicara Pembela. Haji Rashidi Haris ni adalah ahli sekretariat Pertubuhan-Pertubuhan Pembela Islam, pembela yang mewakili Pertubuhan Muafakat. Kita untuk pengetahuan anda di rumah, kita baru saja menyiapkan studio kita walaupun tidaklah gah, tapi inilah studio kita dan kita insya-Allah akan bersiaran langsung secara kerap lah dalam kita punya studio, mengulas isu-isu semasa dan pelbagai lagi lah. Tagline kita, selangkah maju ke hadapan dalam dunia multimedia, insya-Allah. Okey, bersama kita sebelah saya, Haji Rashidi Haris, saya sudah memperkenalkan. Dan hari ini kita akan buat santai je disebabkan ini adalah sesi pertama kita. Kita akan berborak-borak sikit lah kan. Walaupun tak panjang macam biasa, tapi insya-Allah konten ataupun isi huraian ni akan kita akan sedap lah. Kita akan huraikan, kita akan bincangkan, kita akan dialogkan dalam masa yang singkat ni insya-Allah. So, Haji Rashidi, kita akan bincangkan tentang politik lah kan. Sekarang ni memang sangat kecoh pasal politik di negara ni. Memang sangat huru-hara, sangat kelam kabut lah. Dengan pertukaran kerajaan dan dengan rumours yang kata nak tukar balik, ataupun ada juga rumours yang kata nak pilihan raya balik kan. Tapi itu bukan perbincangan kita yang secara spesifik. Kita nak tahu politik ni apa secara keseluruhannya dan di mana politik dalam Islam tu kan. So sekarang kita tahu politik ni benda yang luas, dan ada politik sekular, ada politik Islam kan. Dan politik ni orang nampak politik ni terlalu sempit lah. Orang nampak politik ni politik pergi mengundi, balik, menang, itulah politik. Dan macam mana nak pertahankan kuasa, itulah orang faham politik. Dan dia bergaduh, lama-lama orang pun dah bosan dengan politik. So, boleh Haji Rashidi cerita, politik dalam Islam ni macam mana? Negara kita ni, negara Islam orang kata. Tapi, ada orang kata politik yang kita amalkan ni, politik sekular. So, boleh cerita sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton. Dan ucapan tahniah saya dan syabas kepada media pembela kerana hari ini merupakan hari pelancaran yang pertama dia punya dunia rakaman video. Alhamdulillah, itu kesyukuran saya lah. Saya pun rasa bangga menjadi orang yang pertama di interview dalam program ni. Tentang politik itu, kita kena balik kepada makna politik tu dulu. Istilah politik tu yang kita faham kalau dalam buku Dewan Bahasa dan Pustaka, politik itu bermaksud ilmu, siasah, dan bukan hanya satu skup yang kecil bercakap tentang pemerintahan. Politik bukan hanya membicarakan tentang pemerintahan saja, tapi politik itu luas. Politik itu sendiri luas. Maksud dia sangat luas. Politik, kalau kita tengok politik itu adalah mungkin orang akademik boleh mengulas lebih lanjut, lebih dalam lagi. Politik kemasyarakatan, iaitu antara, sebab politik itu maksud dia banyak, ramai kan, bilangan yang banyak. So politik antara seseorang dengan orang ramai, itu satu politik. Kemudian politik di antara sebuah negara dengan sebuah negara yang lain, itu satu politik lagi. Kemudian politik kesepadanan, maksudnya bagaimana dua negara itu menjaga sepadan itu. Itu ada politik dia juga kat situ. Kalau kita tengok setengah negara itu sampai berebut-rebut kan, sampai berperang. Politik untuk merebut sepadan tu. Sepadan tu pun dah satu politik kat situ. Dan kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita, kita selalu sebut politik pejabat. Ada politik juga di pejabat tu kan. Baik, dalam Islam dia ada politik, tak boleh lari. Dalam Islam tu ada politik. Walaupun dia tidak menggunakan, walaupun istilah ni tidak masyhur kan, ketika zaman Rasulullah dulu dia tak sebutlah politik. Politik ni istilah yang baru timbul kemudian kan. Kalau dulu kita sebut siasah kan. So ada hubungan tu antara Rasulullah dengan para sahabat. Ada para sahabat sama para sahabat, ada politik dah.
Para sahabat dengan orang awam, ada politik dah. Para sahabat dengan orang Quraisy, musuh kan, ada politik dah. Begitu juga dengan keadaan sebuah negara itu mesti ada politik. Dan politik ni tidak boleh lari. Kalau orang nak kata politik itu kotor, maknanya pemahaman dia tentang istilah politik itu sendiri sangat dangkal sekali. Kalau dia kata politik itu kotor, bila politik itu kotor, dia faham satu skop yang sangat kecil. Padahal politik itu sangat luas. Tak boleh kata politik kotor. Kotor yang macam mana? Takkan seorang pemerintah dengan rakyat ini hubungan dia tu kotor. Mana boleh? Mesti ada kebaikan kan? Jadi ada politik yang baik. Cuma masalah dia pemimpin atau rakyat tu yang kita bincang kemudian nanti kan. So saya nak sebut di sini bahawa dalam Islam ada politik. Negara kita ada politik. Dan kita bangga kerana kita bukanlah merdeka. Saya dalam istilah merdeka ni saya rasa Malaysia tak dijajah. Kalau kita tengok dalam sejarah kan. Baik. Kita ambillah istilah dia tu, kita mencapai kemerdekaan. Kemudian ada perlembagaan. Ada setengah orang mengatakan bahawa perlembagaan yang ada ini adalah perlembagaan yang ditulis oleh John Reed. Itu pun ada masalah juga tu. Boleh diperbincangkan. Bukan John Reed yang buat tu. Dia kata undang-undang yang ada ini, undang-undang John Reed. Itu pun masalah. Boleh diperbincangkan. Itu banyak lagi benda-benda yang bermasalah dengan rakyat kita yang selalu melihat satu perkara itu, dia tidak memahami keseluruhan dia. Tengok satu sudut je, sangat kecil tu. So, saya bangga kerana Malaysia sudah ada rukun negara. Ramai yang tak pandang benda ni, tak melihat kepentingan rukun negara. Saya duk ulang banyak kali semasa di Masjid Jalan Duta hari itu, saya mengupas secara ringkas erti rukun negara itu. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Itu sangat penting tu. Dalam kita punya negara kita awal-awal lagi sebut meletakkan kedudukan tu, rukun negara tu di tempat yang pertama. Kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya rakyat Malaysia ni tak kira dia bangsa apa, dia dari mana sekalipun, dia mesti ada Tuhan. Itu nombor satu sekali. Dia mesti percaya ada wujud Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Itu tengok kepada dia punya bangsa dia lah. Kalau orang Tionghoa, dia ada agama dia, ada agama Kristian, ada agama berbagai lah, Buddha dan seterusnya kan. Tapi mesti ada agama. Dia tak boleh tak ada agama. Maknanya kalau dia tidak ada agama, dia tak layak duduk di dalam negara yang kita telah menetapkan rukun negara tu. Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Yang kedua, mesti ada kesetiaan tu. Kesetiaan tu tak boleh tolak. Mesti bagi kesetiaan. Kalau kamu tak boleh bagi kesetiaan, tak layak duduk negara tu. Macam mana kamu nak duduk negara tu? Rukun negara telah meletakkan bahawa ada kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan pada raja tak nak. Contohnya tak ada saya dengar satu individu ini, dia kata tahun 2030 nak menghapus, kalau tak silap saya lah, 2013 nak menghapuskan sistem raja-raja. Maka orang macam ni sangat bahaya kepada negara kita. Sebab kita dah ada rukun negara. Menetapkan bahawa kesetiaan kepada raja dan kepada negara kan. Negara itu definisi dia kena diperjelaskan. Negara tu nak bagi setia kepada negara, kalau sebut negara ni maknanya tanah lah. Tanah ataupun dalam peta tu ada gambar Malaysia kan. Nak bagi setiaan pada apa, dia kan boleh bercakap. Maksud dia kepada pemimpin. Itu maksud dia, kepada pemimpin yang dipilih dalam negara itu yang mentadbir negara. Bagi kesetiaan pada dia. Kesetiaan dia kepada siapa? Kedudukan dia yang kedua. Sebab dia sebut kalau dia kedudukan yang pertama, kesetiaan kepada negara dan raja. Tak, dia tak raja dulu. Kena ikut prosedur dia macam tu. Sebab orang tak syok-syok bangun daripada tidur terus buat rukun negara. Tak, mesti rukun negara ni dikaji, disemak dan seterusnya. Saya nampak macam tu. Politik ada. Dan politik itu tidak lari daripada kehidupan kita dalam seharian. Mesti ada politik. Kalau orang yang kata, saya tak main lah politik ni. Macam mana kamu dalam rumah pun ada politik. Dengan bapa kamu ada politik. Dengan mak bapa kamu ada politik. Dengan adik-beradik kamu ada politik. Macam mana kamu boleh kata, aku tak nak campur politik ni. Mana boleh, istilah tu tak kena lah dengan apa yang dia faham. Maknanya sempit sangatlah pemikiran orang yang macam ni kan. Saya ada soalan lah yang mungkin tak ramai orang tanya benda ni. Tapi benda ni sebenarnya benda yang sangat kritikal lah dalam masyarakat kita. Apabila, yelah kita selalu cakap, orang faham politik ni sempit kan. So kita dapat rujuk benda tu sebagai orang-orang awam lah yang macam rasa politik ni kita malas nak layan, malas nak tahu kan. Betul. Tapi sebenarnya pemikiran yang sempit ni saya nampak juga pada ahli-ahli politik. Sebab kita contohlah NGO ataupun orang-orang biasa. Bila kita nak mengulas pasal politik, orang kata awak bukan ahli politik. Awak bukan ahli politik, awak tak faham politik.
So awak tak layak nak ulas pasal politik. Biarlah ahlinya yang cakap pasal politik. So boleh komen sikit tentang Boleh, itu? boleh, boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Soalan yang sangat bagus tu. Bagaimana orang faham politiknya ialah sebuah kerajaan mentadbir rakyat. Itulah politik. Ya. Seolah-olah macam itulah kan. Padahal kita sendiri sebut office politik kan. Politik rumah tangga kan. Jadi NGO pun dia pun ada politik. NGO sesama NGO ada politik dia. NGO bersama dengan kerajaan ada politiknya. Maksudnya hubungan kena ada antara NGO dan kita panggil parti-parti itulah. Parti-parti, saya tak berapa setuju kalau kata itu parti politik kan. Tapi ialah parti yang terlibat dengan politik negara. Kita sebut macam tu. NGO, satu persatuan yang terlibat dengan persatuan yang mentadbir negara. Ini persatuan yang tidak mentadbir negara. Tapi ini persatuan yang mentadbir negara. Kalau kita nak bangga dengan parti itu pun persatuan juga berdaftar. Kita NGO pun berdaftar, tempatnya pun yang sama. Saya tak tahulah kalau NGO dia kena daftar kat pejabat tempat lain, kalau persatuan parti itu kena pejabat lain. Tak, saya rasa pejabat dia sama lah, pejabat dia tempat dia. Betul, sama. So macam mana berlainan tu, cuma kamu ni terlibat dalam pilihan raya. Kan? Persatuan ini dia terlibat dalam pilihan raya. Tu dia panggil parti politik. Satu lagi, parti persatuan itu dia tidak terlibat dengan pilihan raya. Dia lebih dengan kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kemasyarakatan. Ini pun satu lagi kumpulan, sebenarnya ada politik. Politik dengan masyarakat, politik dengan orang awam, politik dengan kebajikan yang dia buat. Tu ada politik kat situ. So, saya rasa tak boleh satu kumpulan itu mendabik dada mengatakan kami saja yang memahami politik. Padahal politik kamu duduk kat parlimen. Itulah katalah ada bincang kat situ kat parlimen. Seolah-olah kami tidak mengikuti parlimen ke NGO. Taklah, NGO pun ada peranan dia. Tapi untuk pengetahuan lah, kebanyakan pakar bidang betul-betul pakar, bukan duduk di dalam dunia politik yang di parlimen tu. Mereka lebih banyak, lebih ramai di dalam NGO. Contoh NGO, kita ambil contoh peguam lah. Bukan main ramai peguam-peguam yang hebat-hebat ada dalam PPMM contohlah kan. Dengan betapa hebatnya, berapa ramainya. Begitu juga dengan profesor, pensyarah. Dia orang tak terlibat dengan politik, tapi mereka pakar bidang. Takkan kita nak kata, kamu ni apa? Pensyarah dekat Universiti UIA. Bidang apa? Bidang politik. Kenapa tak masuk politik? Saya tak kena lah kan. So, dia ada pakar tu, pakar bidang. Dia mengikuti perkembangan politik kan. Dia ada fakulti politik kan, politik sains. Politik sains kita banding dengan ahli politik. Siapa perbandingan tu? Saya kata, saya mensyarah tentang politik sains politik lah kata. Yang dia ni politik yang duduk di dalam parlimen. Berbeza ke? Betul, ada perbezaan dia. Ini dengan pengalaman dia. Ini dengan apa yang dia buat kajian. Tapi pakar tu di mana? Pakar tu di sini. Di dalam NGO tu. Bukan yang di parlimen tu. Dia bukan pakar. Dia boleh bercakap. Kalau kita tengok parlimen sekarang pun, kerja dia berdebat. Bukan nak mencari masalah, menyelesaikan masalah rakyat. Saya nampak macam itulah. Saya duduk tengok dalam TV, duduk berdebat. Orang ni kata orang ni. Saya tak nampak intelektual dekat situ. Setakat saya faham tak adalah kan. Intelektual ni pun bincang dengan intelektual kita boleh nampak di dalam NGO, lebih nampak intelektual bincang pasal pemikiran, bincang tentang kemasyarakatan, bincang tentang masalah rakyat ni. Saya nampak kat situ kat parlimen tak bincang pun, bincang ialah kursi kereta Mercedes. Saya pun tak faham. Tapi itulah sebenarnya kan, based on statement macam tu, yang kata kita je yang faham politik kan, ahli politik je faham politik sebab dia ada di lapangan, dia yang terlibat dalam politik, merebut kuasa. So sebenarnya adakah dia orang faham politik tu sebagai perebutan kuasa, macam mana nak kekalkan kuasa kan? So kiranya pengundi ni macam tak ada hak nak bersuara tentang politik apa yang dia nak terhadap negara kita kan. Apa hala tuju negara lepas ni. So itu masalahnya kan. Tapi itu kita mungkin akan bincang nanti. InsyaAllah. Tapi saya nak go to soalan kita yang seterusnya lah. Pilihan raya mungkin dah dekat. Kan? Mungkin dah dekat. Mungkin dah dekat. Ataupun mungkin tukar kerajaan. Tapi tak tahu. Most probably boleh jadi pilihan raya nak dekat. Kita tengok DAP pun dah start daftar mengundi, kempen daftar mengundi. Parti-parti politik pun dah banyak start dah. Mungkin ada something signal kat situ kan. So, saya rasa kita cerita pasal pengundi, pasal calon tu pun penting. Sangat penting, sangat penting. Dan saya rasa nak minta pendapat sikit lah kan. Apa kriteria ataupun apa yang penting dalam seorang pengundi ni? Adakah dia kata, okey aku daftar pilihan raya, aku daftar sebagai pengundi. So aku pilihan raya nanti aku rasa aku minat BN ni kan. Aku minat aku pangkah. Setakat itu saja. Dan pada belah calon pula
parti-parti politik ni kata, oh contoh aku BN, aku PAS. Okay. Aku letak je lah siapa-siapa pun, macam Rafizi kata, kalau dekat Pandan tu letak kucing pun boleh menang. Betul. Kan? So benda ni kita nampak sistem politik kita ni sangat celaru lah sebenarnya kan. So masing-masing ada masalah masing-masing. Boleh komen sikit pasal benda ni? Ya, soalan sangat bagus sebenarnya. Begini, kalau dalam Islam, lah di antara rujukan terbaik apabila kita nak cakap tentang memilih calon atau kriteria seorang pemimpin, buku yang terbaik lah buku yang ditulis oleh Mawardi lah, Al-Ahkam Al-Sultaniyah wal Al-Wilayah kan. Cantiklah buku tu. Dalam Muafakat pun sering kali menyebut tentang buku tu. Saya beberapa tokoh-tokoh dalam Muafakat pun berapa kali menyebut buku tu lah. Kadang kita selalu dengar lah orang sebut buku tu. Memang saya pun dah baca buku tu, saya tengok memang dia ada letak kriteria tu. Okey. Secara saya sebutkan secara ringkas lah. Yang pertamanya, bila kita sebut je pilihan raya tadi, sebut kan, pilihan raya politik dalam pilihan raya tu tadi kan, kita sebut je tu mesti ada dua pihak. Okey. Yang pertama ialah calon yang jadi pemimpin. Satu lagi pengundi atau rakyat. Baik. Benda ni berkait. Dia tak boleh kata aku naik tanpa pengundi, tak boleh. Pengundi pun tak boleh kata aku mengundi, tak ada calon. Mana boleh, kena ada calon, baru boleh mengundi kan. Yang tadi dia sebut, letak kucing ni pun menang. Oh, tak betul tu kan. Sepatutnya kena ada calon. Dan calon ini ada dia punya kriteria. Kita tak boleh pilih satu pasal. Yang kita tengok di terbaru, saya lupa nama penulis dalam buku yang berbab benda ni, pernah dikupas dalam Usrah Muafakat, menyebut tentang di Amerika sendiri sudah mula ada suara mempertikaikan tentang pengundi itu, kedudukan pengundi itu. Contohnya dia kata, kalau seorang pensyarah atau profesor yang begitu hebat, yang begitu mahir, ataupun doktor, pakar, ataupun engineer atau arkitek yang memang orang hebat lah kan, orang yang bagus, kedudukan dia bagus, dia mengundi satu vote, satu undi kan. Bagaimana dengan yang lagi satu? Penjenayah, perompak, pembunuh, perogol, dia pun undi satu juga. Seolah-olah tidak ada perbezaan. Ini yang dahulu diorang kata inilah demokrasi. Saya rasa tidak adil. Kalau kita lihat benda satu orang, kadang-kadang kita kena faham begini. Orang yang nak memilih ni mesti bijak. Bila dia memilih, dia mesti milih benda yang betul. Tapi kalau orang yang, ialah kadang-kadang dia, yang sekarang kita tengok dalam pilihan raya kan, sampai sanggup ambil kenderaan, masuk hutan, ceruk, entah pacik mana, baca buku pun tak boleh, penorek, yang orang tak tahu pasal politik. Janji pacik, bagi RM100, pacik pangkah dia pacik. Pakar dia pacik. Itu pun dikira. Itu masalah tu. Tak adil. Pacik ni pun tak tahu siapa ni. Dah dapat RM100, kamu suruh aku pangkah apa? Pokok. Pokok lah, nampak pokok, pangkah. Nampak kucing, pangkah kucing. Nasiblah. Dia ikut macam tu. Masalah tu. Tapi kalau orang cerdik, kau bagi berapa banyak pun, aku tahu siapa aku pilih. Dia tahu orang yang dia pilih tu siapa. Dia ni kita tahu latar belakang dia, Allah masalah lah kan. Dia jenis main jenis lah. Orang kata tak tahu nak cakap lah, tapi tak elok lah latar belakang dia. Maka dia takkan pilih orang yang tak elok latar belakang. Dia pilih yang elok latar belakang kan. Kalau dalam Islam tu, macam saya sebut dalam saya punya Facebook banyak kali, Lebay Kampung, Facebook Lebay Kampung, banyak kali saya sebut. Yang pertama sekali mesti pilih orang Islam. Tu wajib tu. Tak boleh kata yang baru-baru ni kata pilih orang kafir yang ideal itu lebih baik daripada pilih orang Islam yang zalim. Tak boleh. Sebab dia tetap pilih orang Islam tu keutamaan. Sebab dia jadi Islam tu dah tunjuk dah. Dia kata orang Islam ni kalau dia buat satu kebajikan, pahala. Orang kafir, dia buatlah beribu kebajikan. Kalau ada orang kata boleh dapat pahala tu, saya nak tengoklah kitab mana dia pakai. Tapi problem dia, dah kata jangan undi calon Islam yang zalim. Zalim. Kenapa tak letak calon Islam yang baik? Itulah saya kata. Kamu sebut itu dia panggil psikologi. Perkataan psikologi. Kononnya nak pilihkan juga yang bukan Islam. Itu rakyat kena cerdik. Bila dapat satu provokasi yang seperti itu, rakyat kena cerdik. Ini provokasi, ini propaganda. Dia kena bijak. So, rakyat itu juga kena bijak. So, selain daripada kita nak memilih pemimpin yang bijak, pemimpin yang, kalau dalam Islam disebut, bukan hanya bijak, dia kena berani. Pemimpin dia kena berani. Pemimpin yang penakut ni, katalah contohlah ada kumpulan yang dia tak menang berapa ramai pun. Tapi dia asut, diikut cakap
kumpulan tu kan. Itu pun masalah juga. Dia kena berani. Dia buat satu hukum tu dia kena berani. Macam sekarang ni isu arak ni, dia kena berani. Kena berani mengatakan bahawa arak ini haram. Arak ni mesti dihapuskan. Dia kena berani. Dia kena ada saja'ah. Tiba-tiba hak pula. Dia ada suara tu yang terkejut tu bila datang. Kita pun terkejut juga bila dengar. Bukan orang biasa waktu tu kan. Orang agama waktu tu. Agamawan. Tiba-tiba kata orang kafir pun ada hak. Apa kita bincang benda tu nanti Kita bincang yang lain. Panjang. Itu panjang aku pasal sangat panjang tu. Kena rujuk dalam kitab tu. Macam mana dia boleh sebut hak tu satu masalah tu. Baik. Kemudian kita nak kata sebut itu. Bila kita sebut tentang ni, saya sebut tadi kan kriteria seorang pemimpin, kriteria seorang pengundi. Pengundi ada kriteria. Kita tak boleh main pakai bersih. Orang, contohlah orang yang dia tak tahu politik. Dia tak tahu politik, dia tak campur politik, kerja dia pam tayar, cuci cermin apa semua. Kita ambil orang ni bawa pergi mengundi. Katalah saya ada 10 orang yang jenis tak bagus ni. Orang bijak ada 2 orang. 2 orang bijak tentu pilih yang orang bijak. Saya dah tahu saya tak bagus. Nak lawan dengan orang bijak ada 2 orang, dia pilih 2. Saya ambil 10 orang yang tak bagus tadi, pilih saya menang. Saya masuk parlimen. Adil ke? Tak adil. Pilihan dia betul ke? Tak betul. Saya teringat Mazli Malik sebut, hanya pengundi bodoh pilih pemimpin bodoh. Betul lah tu. Betul, memang kena. Perkataan tu kena betul. Kat siapa saya tak tahulah, tapi orang bodoh yang dapat. Dia naik tu bodoh sungguh lah. Sungguh lah. Maknanya kalau ada pemimpin bodoh kat situ, kat parlimen tu, pengundi kat situ memang bodoh betul lah yang mengundi dia tu kan. Tu kena hati-hati tu. Dia kena cerdik. Pemimpin kena cerdik yang dia nak pilih tu bukan sekadar cerdik lah. Kalau dalam Islam dia kena beriman lah. Kena Islam lah. Kena Islam, kena ahli sunnah wal jamaah, kena yang betul-betul dari segi dia punya pegangan tu kena betul lah. Kita tak nak lah. Yalah, ajaran sesat pun satu masalah juga kan. Macam Syiah dia, semacam Mu'tazilah, Khawarij ni, liberal lagi bahaya lah kan. Sekarang ni ada orang kata, bagus tuan, kita kena ada pemimpin yang liberal. Saya terkejut. Pemimpin Muslim liberal macam tuan. Masalah juga. Istilah liberal ni kena kita boleh duduk nanti bincang lagi. Liberal tu apa dia? Liberalism tu apa dia? Dua benda berbeza. Betul. Saya liberal, tapi saya tidak bawa fahaman liberalism. Contoh, tak boleh. Kena tengok liberalnya macam mana tu. Liberal tu kena tengok juga. Main hukum semua liberal pun satu hal juga. Wallahualam. Itulah yang saya nampak lah. Tapi pasal yang Haji sebut tadi kan, contoh orang yang bodoh ataupun orang yang yalah dia tak sepandai orang akademik ke apa kan, dia punya undi equivalent dengan orang yang yang akademik semua tu kan. Adakah Tuan Haji nak menafikan hak mengundi orang-orang yang contohlah orang yang tak berpelajaran semua tu kan? Ataupun nak kata dia orang boleh undi juga tapi dia punya undi nilai dia tak sama macam orang-orang yang dia ginilah. Seorang raja, dia duduk atas satu takhta kan. 2 orang menghadap. Satu pembesar dia yang ada background, latar belakang, dia berkecimpung dalam bidang yang berkait dengan dunia dia. Dunia politik, dia lah tahu, dunia pentadbiran dia apa semua. Dia memberi pendapat dengan satu orang. Kerja dia buat beca, orang susah, cari makan kan. Dia tak ada masa nak fikir tentang masalah masyarakat, tak ada masa nak fikir tentang masalah ekonomi. Semua dia tak fikir. Tiba-tiba dia bagi pendapat. Agak-agak raja tu nak ikut pendapat yang mana? Yang orang yang lebih maklum tentang latar belakang dia atau orang yang latar belakang dia tak mana? Tentulah orang yang lebih maklum. Ada perbezaan kat situ. Weightage tu. Maka begitulah pengundi. Saya lebih cenderung kepada orang yang itulah nak dikategorikan yang layak mendapat, contohlah 2 undi. Sekarang ni benda tu boleh dibahaskan lagi. Dibahas. Layak untuk dapat 2 undi. Di Amerika waktu saya sekarang ni benda ni tengah diperbincangkan kalau saya lah. Maknanya orang bijak, orang yang kita tahu latar belakang dia, pakar bidang, dia layak mendapat 2 vote atau 3 vote. Pulanglah tengok kedudukan dia lah. Pada orang yang biasa 1 vote lah. Sebab dia begini, demokrasi ni satu bab lah. Kadang-kadang demokrasi ni orang salah guna demokrasi. Saya ambil contoh, ada satu peristiwa lah. Saya pergi ke duduk dalam satu kumpulan parti lah kan. Kami adalah sekumpulan tak ramai lah. Kumpulan kami terlalu kecil, beberapa orang aja. Tapi kumpulan yang lagi satu tu dia bawa bukan ramai orang dia. Semua budak-budak yang kita kenal lah kan. Jadi kita ni akademik. Sana tu tak akademik. Jadi bila vote tu, kita vote pada orang yang kita nampak wibawa, bukan hebat latar belakang dia, kalah. Kalah kepada seorang joki sebenarnya. Yang seorang tu dia joki ya. Tapi dia bawa bukan ramai tadi, dia menang dengan ini dia panggil. So di sini menunjukkan demokrasi pun taklah satu sistem yang paling sempurna, taklah. Saya masih dalam Islam. Islam memberi
4 step. Nak pilih pemimpin tu boleh ikut 4 cara. Cara macam mana Saidina Abu Bakar dipilih, cara bagaimana Saidina Umar dipilih, cara bagaimana Saidina Osman dipilih, dan cara bagaimana Saidina Ali dipilih. Ada 4 cara ni. Berbeza ni. Jangan kata 4 ni sama. Tak sama. Cek balik, dan 4 ni ada formula. Ya, mungkin kita boleh bincang itu kita bincang sesi yang lain lah. Sebab sesi tu rasanya cukup panjang tu. Itu menarik tu. InsyaAllah. So, saya rasalah cukuplah setakat ni saja. Ini sebagai mukadimah lah. So, banyak benda-benda yang kita rasa kita boleh bincangkan, kita boleh kembangkan idea-idea tu dalam sesi-sesi akan datang lah, insyaAllah. Mungkin kita akan jemput lagi Tuan Haji Rashidi lah. InsyaAllah. So, terima kasih kepada semua yang telah menonton. Kita akan jumpa lagi lah dalam sesi yang akan datang. Boleh minta share, subscribe ataupun follow page kami lah. Dalam masa akan datang, boleh follow lah isu-isu semasa yang kami bawa. Sebab Pembela ni bukannya cerita pasal isu politik je. Kita ada cerita macam-macam isu. Kita follow isu kenegaraan, kita isu undang-undang macam-macam, isu agama. Pendatang. So, benda tu mungkin ahli-ahli politik tak cover pun. Kita duk ikut ahli politik, tapi sebenarnya isu-isu yang sebenar NGO lah yang spark dia dulu. Dan bila jadi gerakan rakyat ataupun rakyat bangkit ataupun ada sentimen dia, barulah ahli politik nak tekial-kial. Ya, betul. Tekial. Itulah dia. Itulah peranan NGO. Kalau tidak, tak ada kita orang tak ada peranan dalam NGO ni, memang ahli politik buat suka-suka hati lah. So, memang NGO ni sebenarnya check and balance yang sebenar. Nak harapkan parti pembangkang jadi check and balance dalam isu-isu Islam terutamanya, belum tentu lagi, kan. Tapi insya-Allah kita akan bersiaran langsung dalam bicara Pembela dalam sesi akan datang. Terima kasih kepada penonton di rumah. Kita jumpa lagi dalam masa akan datang, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.